FCE 3804 Pengalaman Awal di Sekolah PAS Video Refleksi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Syairah binti Shahabuddin, bernama Metrik 20773 dan merupakan pelajar Bachelor Sains Kimia dengan Pendidikan. Saya telah melaksanakan program pengalaman awal di sekolah PALS selama 10 hari bekerja, iaitu bermula 8 Ogos hingga 22 Ogos 2021, bertempat di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Citra, Kedah. Okey, mari kita mengenali serba sedikit latar belakang Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim juga lebih dikenali dengan panggilan Jenan. Bagaimana boleh dikenali sebagai Jenan ya? Jenan adalah nama suatu kawasan yang seluas sebuah kampung. Pada tahun 60-an sehingga 90-an, Jenan terkenal dengan dua identiti, iaitu sebuah ladang getah yang dikenali sebagai Estate Jenan. Manakala di hadapan estate ini pula, terdapat sebuah sekolah menengah yang dikenali sebagai Jenan oleh penduduk tempatan. Penduduk negeri Kedah ini mengenali sekolah Jenan sebagai sekolah yang menempatkan pelajar-pelajar pintar dan terpilih dari seluruh Malaysia. Kemuncak kebanggaan adalah apabila Jenan diiktiraf sebagai sekolah berprestasi tinggi SBT pada tanggal 25 Januari 2010 dalam pengumuman oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu menjabat jawatan Menteri Kependidikan. Jenan adalah sebuah sekolah campuran lelaki dan perempuan yang menyediakan aliran sains dan sastra pada dahulunya. Kini, Jenan tidak lagi wujud sebagai penanda geografi kerana telah ditelan dik zaman. Namun, Jenan masih lagi wujud sebagai sekolah berasrama penuh SBP selagi Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim berdiri teguh di tapaknya. Mari kita menelusuri visi, misi, moto serta slogan Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Visi, sama-sama menjadi institusi unggul dalam melestarikan pendidikan bertaraf dunia. Misi, melahirkan insan cemerlang dan berketerampilan dalam pelbagai disiplin ilmu serta memiliki sosial yang terpuji. Moto, belajar dan berbakti. Slogan, disinilah lahirnya pemimpin. Seterusnya mari kita lihat di manakah lokasi SM Sultan Abdul Halim ini terletak. SM Sultan Abdul Halim ini ditubuhkan pada 7 Mei 1963 yang terletak di Jalan Citra Kedah Darul Aman, berdekatan dengan Pejabat Pendidikan Daerah PP di Kubang Pasu. Seperti yang terpampang dalam Google Map di sebelah, pemandangan pertama yang akan dapat dilihat adalah pintu gerbang Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim yang tersergah megah, dan kemudian akan dilihat bangunan akademik utama berdekatan dengan pejabat sekolah seperti dalam paparan sebelah. Berikut merupakan infrastruktur yang terdapat di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Yang pertama, Jahawati, kemudiannya makmal komputer. Seterusnya ialah pesada guru, pojok waktu diri, robotik center dan juga makmal, iaitu makmal matematik, sains, fizik, bio dan kimia. Seterusnya, Masjid Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, dataran ilmu. Ini menunjukkan pelai keseluruhan infrastruktur di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Kini, mari kita melewati persekitaran sekolah yang saya dapat lihat. Persekitaran Sekolah Sultan Abdul Halim yang dipenuhi dengan kehijauan yang menyenangkan jiwa setiap pengunjungnya. Seterusnya, persekitaran asrama yang bersih dan juga cantik dan tidak dilupakan pematuhan SOP. Dapat juga kita lihat persekitaran bilik darjah yang kondusif dan juga ceria untuk sesi pembelajaran dan pengajaran PDP berjalan dengan lancar. Refleksi terhadap proses PDP secara dalam talian. Aktiviti yang dapat saya perhatikan sepanjang menyertai PDPR guru pembimbing saya sebanyak 2 kali adalah: pertamanya, guru akan bermulakan kelas dengan bertanyakan mood pelajar menggunakan poll telegram untuk tujuan guru dapat mengenal pasti emosi dan keadaan pelajar untuk memberi pelajar semangat sebelum memulakan kelas. Kemudian, sesi penerangan berlangsung dengan menggunakan modul yang telah disiapkan oleh pelajar sebelum masuk ke kelas. Seterusnya, selepas tamat sesi penerangan, akan adanya sesi soal jawab secara objektif menggunakan poll telegram. Pelajar akan mengundi jawapan yang betul dan guru akan dapat mengenal pastikan penglibatan serta kefahaman pelajar sepanjang kelas berlangsung. Dan sesi gamifikasi, iaitu guru menggunakan World Wall sebagai medium pilihan bagi pelajar bermain game sambil menjawab soalan. Soalan adalah berdasarkan apa yang mereka pelajari pada hari tersebut untuk menguji tahap kefahaman pelajar serta mengesan kehadiran pelajar. Seterusnya, mari kita beralih kepada kemudahan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM yang dapat saya perhatikan sepanjang proses PDPR guru pembimbing saya, iaitu buku teks sebagai rujukan utama, digital ink dan juga OneNote yang digunakan semasa di dalam kelas, Google Meet dan juga Telegram sebagai medium utama untuk digunakan interaksi semasa PDPR, Quizizz, Kahoot, Worldwalk dan Pool Telegram sebagai platform gamifikasi berbentuk sesi soal jawab. Amalan pedagogi semasa PDPR yang diaplikasikan oleh guru pembimbing saya adalah berdasarkan 2 konsep, iaitu yang pertama adalah konsep blended learning. Konsep ini merupakan mod penggabungan dan pengajaran bersemuka secara tradisional dengan mod teknologi atas talian. Pelajar belajar secara kontekstual, iaitu belajar secara berobjektif. Seterusnya, dalam konsep ini guru akan menggabungkan penggunaan digital learning, gamifikasi dan juga teknologi.
Konsep yang kedua adalah konsep flip classroom, iaitu model pendekatan pengajaran yang mengalihkan masa kuliah di dalam kelas kepada kuliah berasaskan video di luar waktu kelas, seperti sesi eksperimen online dijalankan. Guru akan memberi link video pada waktu malam sehari sebelum, dan pada waktu kelas pada siangnya mereka terus akan membincangkan tentang eksperimen tersebut. Konsep ini juga merupakan salah satu strategi membantu guru dalam membina 4K 1N, iaitu komunikatif, kolaboratif, berfikiran kritis dan kreatif, dan juga nilai. Seterusnya, saya telah belajar cara menyediakan rancangan pengajaran harian RPH semasa PDPR daripada guru pembimbing saya dengan menggunakan konsep 5E. Pertamanya adalah penglibatan, iaitu engagement. Guru akan memperkenalkan konteks, menyediakan situasi dan memberi kerelevanan berkaitan topik pembelajaran kepada pelajar terlebih dahulu. Kedua adalah penerokaan, explore. Merupakan elemen yang penting bagi membina pemahaman konsep berasaskan first hand experience dan mula untuk menjawab persoalan yang tercetus. Ketiga merupakan penerangan, explain, yang merupakan peringkat guru akan memberikan input kepada pelajar dengan pemantapan dari segi terminologi, definisi, model dan analogi. Empat adalah penghuraian, elaborate, merupakan peringkat guru mengukuhkan, mendalami dan mengembangkan pemahaman konsep melalui mengaplikasikan konsep penyelesaian masalah seperti KBAT. Kelima adalah penilaian, evaluate, merupakan elemen yang dilaksanakan pada akhir sesi kelas, mengetahui tahap kefahaman pelajar seperti penggunaan gamifikasi. Mereka merupakan contoh RPH. Seterusnya, pelaksanaan KBAT melibatkan aspek mengaplikasikan, menganalisa, menilai serta mencipta. Selain itu, guru pembimbing saya mengaplikasikan KBAT ini melalui tugas based learning dan pelaksanaan program based learning (PBL) serta soalan-soalan yang berbentuk sains, teknologi, engineering dan juga matematik STEM untuk pelajar-pelajar berfikir di luar kotak dan mengaitkan dengan persekitaran sekeliling. Kelebihan PDPR: 1. Fleksibel dari segi masa, tempat serta pengurusan. Seperti guru dan pelajar berada di rumah sentiasa, juga pada waktu malam digunakan untuk program akademik tambahan dijalankan seperti konsep flip classroom dan juga blended learning diaplikasikan. Kedua, dapat mengasah bakat serta kemahiran para guru dalam penerokaan menggunakan teknologi seperti alat bantu mengajar dan juga bahan bantu mengajar yang digunakan sepanjang proses PDPR. Yang ketiga, pengaksesan kepada pelbagai jenis bahan serta alat bantu mengajar yang meluas dan tidak terhad dengan penggunaan internet. Yang keempat, penyediaan rancangan pengajaran harian menggunakan konsep 5E yang lebih jelas dan mudah difahami bagi saya untuk mewujudkan PDPR yang mencapai objektif tertentu. PDPR iaitu yang pertama, gangguan tekanan emosi serta persekitaran yang kurang kondusif seperti yang saya dapat perhatikan, iaitu gangguan jaringan internet yang tidak stabil, terhad, mahal serta perkongsian gadget yang menyebabkan konsentrasi pelajar terganggu semasa PDPR berlangsung. Yang kedua, kebebasan yang berlebihan diberikan sepanjang proses PDPR ini seperti yang saya dapat perhatikan juga menyebabkan pelajar mengambil mudah dan sambil lewa akan setiap kelas yang menyebabkan kehadiran agak merosak bagi setiap kelas PDPR dijalankan. Bagi refleksi terhadap kurikulum, saya telah memilih serta menyertai aktiviti kurikulum sukan dan permainan bola jaring yang diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 3.30 petang secara dalam talian. Sukan permainan bola jaring ini pernah beberapa kali menjadi johan dalam pertandingan bola jaring Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD. Dalam sukan permainan bola jaring ini dianggoti oleh 4 orang guru penasihat dan 56 orang pelajar. Berikut merupakan senarai 4 orang guru penasihat yang diketuai oleh Puan Nur Aini Azwani binti Zaini. Seterusnya, proses pengendalian aktiviti bagi sukan permainan bola jaring secara atas talian adalah bermula dengan pemberitahuan dan maklumat-maklumat aktiviti yang akan dijalankan dan diwar-warkan beberapa jam sebelum menggunakan platform Telegram. Kemudian, guru telah menyediakan video-video berbentuk kemahiran, peraturan asas dalam permainan bola jaring dan link tersebut disertakan dalam pemberitahuan di atas untuk para pelajar tonton sehingga tamat. Selepas itu, pelajar menonton video tersebut, pelajar akan menjawab soalan berdasarkan apa yang ditayang dalam video tersebut menggunakan platform Google Form yang disertakan link bersama pemberitahuan di atas. Akhir sekali, pelajar dikendaki mengisi kehadiran menggunakan platform Google Form yang disertakan di link di pemberitahuan sebagai bukti kehadiran pelajar menyertai aktiviti pada minggu tersebut. Pentingnya aktiviti co-curricular terhadap profesionalisme keguruan. Pertama, dapat membina dan memperkukuhkan kemahiran interpersonal guru seperti situasi penyelesaian masalah dalam proses pelaksanaan aktiviti co-curriculum ini. Yang kedua, dapat meningkatkan serta memperkukuhkan ilmu maupun pengetahuan kemahiran guru tentang aktiviti-aktiviti di luar silibus pengajaran subjek mereka, seperti kemahiran mempertahankan diri sekiranya menyertai persatuan seni mempertahankan diri seperti silat. Kelebihan dan kelemahan aktiviti co-curriculum secara atas talian. Yang pertama, dapat menambah ilmu dan meningkatkan kemahiran para pelajar tentang sesuatu permainan. Namun, penglibatan pelajar dan guru secara praktikal adalah terhad kerana penggunaan alatan bersukan adalah terhad. Yang kedua, aktiviti co-curriculum secara atas talian adalah lebih mudah dan ringkas dan dapat menarik para pelajar untuk terus melibatkan diri dan juga guru mudah untuk melaksanakan aktiviti atas talian. Namun, terdapat segelintir pelajar yang akan tercicip maklumat tentang aktiviti co-curriculum ini kerana hanya
Pemberitahuannya disebarkan melalui Telegram. Kemudian kita akan melihat kepada budaya sekolah yang diamalkan di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, iaitu budaya pemantapan kemahiran pelajar dengan menyediakan tayangan video yang sangat menarik dan penuh info berguna untuk diaplikasikan secara praktikal kelak. Kelebihannya dapat meningkatkan kefahaman pelajar walaupun secara atas talian dan dapat melakukan persediaan awal bagi melaksanakannya secara praktikal kelak. Kelemahannya, pelajar bersikap mengambil mudah kerana itu hanyalah video yang boleh ditayang dan ditonton berulang kali dan menyebabkan pelajar sekadar menonton tetapi tidak memahaminya. Seterusnya merupakan budaya kerja, iaitu budaya bekerjasama dalam pasukan seperti mengadakan mesyuarat sesama guru untuk bertanyakan pendapat serta pembahagian tugas dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti kokurikulum yang bakal dilaksanakan. Kelebihannya adalah sesuatu permasalahan mudah untuk diselesaikan kerana pelbagai pendapat serta aktiviti yang dilaksanakan akan dapat berjalan secara lancar. Kelemahannya, terdapat beberapa perkara akan timbulnya ketidaksefahaman dan mengambil masa yang lama untuk berbincang bagi menyelesaikan masalah tersebut. Kesimpulannya, saya berasa amat beruntung diberi peluang menjalankan program PAS ini di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim kerana saya dapat merasai sendiri keadaan dan suasana PDPR yang sebenar dijalankan. Seterusnya, melalui pelaksanaan program PAS ini, saya berjaya untuk membuat persediaan awal bagi menjadi bakal guru kelak kerana banyak yang telah saya pelajari dan perhatikan seperti pendedahan cara dan etika bekerja seorang guru yang sebenar bertugas seharian. Penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah pihak sekolah boleh mengadakan sesi khas bagi pelajar-pelajar yang melaksanakan program PAS untuk membuat para guru secara serentak. Kemudiannya, pihak sekolah perlu mengadakan pelbagai aktiviti online yang lebih menarik seperti penghasilan video-video kreatif bertemakan sukan ataupun alam semesta sebagai bagi untuk mengasah bakat mereka dan juga bakat guru tentang teknologi dan juga penghasilan video yang menarik. Akhir sekali adalah cadangan program surat. Saya bercadang untuk mengadakan Jenang Safe Earth, iaitu suatu program yang menggabungkan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim dengan mahasiswa Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM dalam aktiviti pencegahan pencemaran alam sekitar. Kawasan yang dituju adalah kawasan penduduk, kawasan perumahan sekitar Jitra Kedah, dengan para pelajar dipantau oleh mahasiswa UPM untuk mengadakan bancian tentang masalah pencemaran yang dihadapi oleh penduduk kawasan tersebut. Seterusnya, berdasarkan masalah tersebut, para pelajar samsat secara berkumpulan akan melaksanakan suatu inovasi alatan yang dapat mengatasi masalah pencemaran tersebut dan boleh digunakan oleh penduduk kawasan tersebut kelak. Program ini dapat mengasah intelek serta bakat penciptaan para pelajar. Seterusnya, dapat mewujudkan suasana kawasan persekitaran yang bebas pencemaran.